Sebab orang yang buat jenayah yang begini, dia tak bodoh. Kalau tak, kenapa berjuta-juta lepas kepada kaki tangan immigration tu? Dia tak bodoh. Percayalah cakap saya. Dia memang tahu macam mana dia nak selit duit-duit dia tu. Okey, bila kita bercakap tentang pendakwaan ya, kita ni negara yang mesti pendakwaannya dilakukan dalam kes-kes jenayah oleh pendakwa raya. Jadi pendakwa raya ini dia akan mendapat orang kata semua siasatan-siasatan itu daripada pihak berkuasa yang terdahulu seperti SPRM, polis ya, dan dia hanya membawa berdasarkan maklumat dan juga fakta-fakta bukti-bukti yang boleh dibawa kepada mahkamah. Harus kita fahami apabila ada satu je technicality, kita tak boleh charge dia lagi. Yang kebanyakan peguam akan attack di situ. Memang kita tahu dia ambil. Kita tahu, kita nampak. Tetapi dia mencari loophole macam Tun Datuk kata. Apa loophole dalam pendakwaan tu? Kadang-kadang meletakkan pendakwaan pun sudah salah. Dan saya pernah, masa saya menjadi peguam dulu, saya melihat satu peguam bela jenayah ya. Ini kes dadah, tapi saya nak tunjuk macam mana kesilapan pendakwaan itu membawa kepada orang kata bebasnya mereka dilepaskan dan dibebaskan. Sudah sampai di Mahkamah Tinggi, hukum gantung, kemudian bawa ke Mahkamah Rayuan. Lawyer itu berkata bahawa peguam bela itu mengatakan bahawa ini bukan kes pengedaran dadah. Pengedaran dadah mesti kita sedang maknanya kita passing the drugs tu untuk ni. Ini dia sedang memasak dadah di dalam rumah. Dia tidak passing pada sesiapa, dia memproses dadah. Jadi macam mana boleh kata dia mengedar dadah? Dan saya sangat terperanjat melihat pesalah itu, tertuduh itu dilepaskan dan dibebaskan. Hanya menggunakan pendakwaan macam tu. Maksudnya jadi, banyak, situasi ni seolah banyak. Ya, jadi pada saya, bila kita bercakap tentang kes ni, memang saya tahu rakyat Malaysia memang suka kes-kes kontroversi, rasuah orang ni. Sebab kita adalah orang yang melihat kepada Instagram, Facebook. Kita memang, macam Datuk kata tadi, saya setuju. Sebab ukuran kehidupan hari ini adalah Instagram. Beli handbag, tunjuk. Pergi mana-mana pun tunjuk. Jadi, orang ni yang di bawah ni terasa tercabar. Rasa macam, sama je kot jawatan kita, kenapa boleh beli BMW? Kenapa saya masih pakai Toyota je? Macam benda-benda macam tu. Jadi itulah wujudnya tadi keinginan tu. Sebab mana boleh? Kan? Jadi pada saya, bila berlakunya kes-kes begini, kita lihat memang kecoh. Semua orang nak tengok. Apa jadi dengan pegawai immigration ni? Apa jadi ni dengan semua mereka ni? Tapi nanti, bila dibawa ke mahkamah, mereka ada peguam masing-masing. Mereka takkan semudah itu untuk mengalah. Ya, jadi peguam ini memang akan mencari loopholes dan paling nyata technicalities dalam pendakwaan, bukti-bukti. Maka apabila adanya perkara tersebut, maka mahkamah memang tak boleh nak dakwa. Penyelesaiannya macam mana dalam keadaan sekarang bila kita dah tahu adanya loophole dan adanya strategi? Maksudnya orang akan jadi berlakunya normalisasi dan rasionalisasi tadi. Seolah-olah aku boleh buat. Dalam keadaan mungkin mereka melihat juga orang di atas yang didakwa tapi nampak kelihatan tidak ada apa-apa tindakan. Jadi itu dah jadi satu budaya, bukan lagi dibuat oleh 1, 2, 3, tapi tangkapan tu dah berjamaah. Jadi bagaimana melihat pada soal budaya yang ada sekarang ni? Itu sebab saya kata tekanan sangat tinggi kepada pihak pendakwaan. Dan kita kena ingat, pendakwaan mesti dilakukan oleh mereka yang benar-benar cekap. Kita pun pada saya masih lagi memerlukan pendakwa-pendakwa raya yang sangat cekap dan mereka memperbaiki diri dari masa ke semasa. Pada saya tidaklah boleh kita terus meletakkan kesilapan pada pendakwaan semata-mata sebab kita pun memerlukan human resource dari segi tersebut. Jadi pendakwa itu pada asalnya daripada pendakwaan dari SPRM, daripada pihak polis, kenalah amanah juga. Sebab pada saya, di sinilah di mana kita boleh membawa kes tersebut. Maknanya mereka kena betul-betul membuat satu siasatan yang sangat lengkap yang mereka lihat satu persatu. Mungkin ambil masa sebab mereka nak tengok satu-satu sampailah mereka pastikan untuk dibawa ke mahkamah memang tak boleh dicabar. Kalau dicabar pun boleh kita counter balik. Jadi itu yang pada saya. Sebab memang sekarang ni ramai orang yang selalu kata, kalau kita tengok netizen akan cakap, tak apalah, mula-mula je bising. Nanti lepas ni okey je. Tak akan adanya sebab diorang ni banyak orang yang cover. Saya selalu baca macam tu. Tapi betul juga sebenarnya. Sebab kalau kita tengok terlepas macam tu saja. Sedangkan yang bawah-bawah ni bukan main lagi kita kenakan tindakan. Jadi itu sebab pada saya pendakwaan itu pada saya walau bagaimanapun tanpa prejudis perlu menyeluruh, perlu semua lengkap. Kalau perlu forensik, perlu forensik. Sebab orang yang buat jenayah yang begini, dia tak bodoh. Kalau tak, kenapa berjuta-juta lepas kepada kaki tangan immigration tu? Dia tak bodoh. Percayalah cakap saya. Dia memang tahu macam mana dia nak selit duit-duit dia tu. Jadi pada saya, masyarakat Malaysia dah memang tunggu. Apa tindakan seterusnya? Apakah tindakannya? Kalau tak ada, mereka akan cakap, dah agak dah, memang macam ni lah.